Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good afternoon to all of you students. Thank you for joining the class today. We will continue with module number 3. Last week we have learned about kinetic energy and also work done. So today we will combine these two knowledge that we have learned. How can we combine kinetic energy and also the work done to become the principle of work and energy. So before we go to the principle of work and energy, I would like to do some revision about trigonometry. So this is very important, especially in dynamics. So I just want to show a few important trigonometry formulas which I think you should know by heart. Maksudnya you sepatutnya hafal perkara-perkara ini so that you will be able to answer questions in dynamic without any problem, because trigonometry ini bukan sebahagian daripada dynamics punya knowledge. This is mathematics punya knowledge. Tapi without this knowledge, you will not be able to answer dynamics punya problem lah. So saya tak nak you tak boleh jawab soalan dynamics disebabkan you tak tahu tentang matematik. Faham tak? Because kita sekarang ni belajar dynamic, bukan kita belajar matematik. So I want you to brush up your maths knowledge kalau you lupa dan sebagainya. So let's look at trigonometry. This is a right triangle. Apa maksud right triangle? Ialah triangle yang dia panggil 90 darjah. Okay, 90 degrees. Triangle is known as right triangle. Okay, so let's say the bottom side is 3 meter. This side on the left hand side is 4 meter. H ini yang paling panjang ini kita panggil sebagai hypotenuse. So how do you calculate the hypotenuse? Siapa ingat macam mana untuk kita calculate hypotenuse? Apa nama teorem dia? Anyone remember? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras, exactly. So teorem Pythagoras mengatakan H ni hypotenuse sama dengan square kedua-dua sisi ni. So 4 square plus 3 square root, ataupun H ini pun sebenarnya square lah. H square sama dengan 4 square plus 3 square. So you akan dapat 5 meter. Untuk dapat H tu kita kena punca kuasa 2 kan semua ni lah square root. So ini kita panggil sebagai teorem Pythagoras. Ini most of you tahu. Yang kedua ialah kalau kita ada sudut. Okay, kita ada sudut, ini masih lagi right triangle, 90 degrees. Kita ada sudut 30 darjah di bawah, kita ada sudut 60 darjah di atas. And then you ada hypotenuse 20 meter. Sekarang kita nak tahu what is A, what is B. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak calculate menggunakan angle yang ada ni. Ada siapa-siapa ingat tak? So macam tu lah. Yang Sorry? sin costan Okay. Hampir betul. Yang ini paling penting. So saya nak you betul-betul ingat perkara ni. Dia ada, kalau kita nak calculate cos angle tu sama dengan adjacent yang bertentangan bahagi dengan hypotenuse. So kalau kita nak contohnya cos 30 sama dengan adjacent dia. Cos 30 sama dengan adjacent apa? A. Yang bertentang dengan dia A bahagi dengan hypotenuse. So itu formula dia, hubung kait dia. Ataupun kalau kita ada sin contohnya sin 60 darjah. Sin 60 darjah opposite silap. Adjacent ni yang sebelah. Saya minta maaf. Yang cos tadi katalah cos 30 darjah. Adjacent ni sebelah dia. Maksud dia B, sebelah dia B bahagi dengan hypotenuse 20 meter. So cos 30 sama dengan B bahagi 20. So daripada situ bolehlah dapat value B. Ataupun kalau you ada sin, contohnya sin 60 sama dengan opposite. Sama dengan B ni opposite dia bahagi dengan 20. Ataupun sin 30 ni sama dengan opposite dia ialah A bahagi dengan hypotenuse 20. So untuk saya nak tahu apa value B, saya boleh guna sama ada sudut 30 darjah ataupun saya boleh guna sudut 60 darjah.
Dalam kes ni saya guna sudut 30. So tadi saya dah bagi tahu cos 30 sama dengan B bahagi 20. So kita dapatlah B sama dengan 20 darab cos 30. So dapat 17.32 meter. Okay. Kalau kita nak tahu A, kita guna sin sebagai contoh. Sin 30. Okay, sekarang kita masih fokus kepada sudut 30 darjah. Sin 30 sama dengan opposite, sama dengan A bahagi 20. So A sama dengan 20 darab sin 30. Dapat 10 meter. Okay, kita boleh juga guna sudut 60 darjah. Kalau kita nak tahu A, kita boleh guna sudut 60 dengan guna cos. Okay, cos 60 ialah sebelah, iaitu A sebelah bahagi hipotenus 20. Jadi kita dapat A sama dengan 20 darab cos 60, sama jawapan dengan yang ini, 10 meter juga. Okay, yang ini sangat-sangat penting. Ada siapa-siapa yang keliru tak apa yang saya tunjuk dekat sini? If you have any confusion, boleh bagi tahu sekarang, saya boleh cuba explain. Semua jelas? Jelas. Okay, good. Okay, kalau tak ada apa-apa ini, saya harap you balik dan tengok semula slide ini dan make sure you tahulah perkara ini, trigonometry yang ni. Sangat penting. Okay, so ini saya ulang balik, hanya applicable untuk right triangle. So hanya segitiga yang 90 darjah macam ni yang kita boleh gunakan relationship ataupun formula-formula yang saya tunjuk tadi. Hanya untuk right triangle sahaja. Teorem Pythagoras dan trigonometric ratio yang saya tunjuk tadi, sin theta sama dengan opposite bahagi hypotenuse dan sebagainya, itu kita panggil sebagai trigonometric ratio. Trigonometric ratio dan teorem Pythagoras hanya boleh guna untuk right triangle. Okay, it's not applicable for other triangle yang bukan right triangle. Okay, alright. So if you have triangle that is not right triangle. Okay, sekarang ni kita tengok contoh satu triangle yang bukan right triangle. Okay, dia kita tak tahu berapa degree dekat sini. Yang kita tahu sini 50 degrees. Kita nak tahu berapa value C. Okay, berapa degree C ni. And then kita ada 6 meter and kita ada 14 meter dekat sini. Okay. Apa yang kita boleh guna dekat sini? Ada satu rule yang dipanggil sebagai sine rule. Okay, rule of sine. Okay, rule of sine ataupun sine rule. Okay. Sine rule ni bagi tahu macam mana. Okay, contoh kita ada sisi dia A, B, C huruf kecil. Angle dia, sudut dia A, B, C huruf besar. So, A huruf kecil bahagi dengan sin A. Okay, tengok sisi yang ini bahagi dengan sudut yang bertentangan dengan dia. Okay, sisi A bahagi dengan sudut bertentangan, sin of sudut bertentangan sama dengan sisi B bahagi dengan sin of sudut bertentangan, which is sin B, sama juga dengan sin sisi triangle C divided by sin C. Okay. Okay. So let me ask you a question. Based on this formula yang you tengok ini, what is the value of C? Macam mana kita nak dapatkan value of C? Boleh siapa-siapa tolong calculate. Let me pick a name lah. Let me pick a name. Siapa yang ada dekat sini? Hazim Iqbal, ada tak? Hazim ada? Hazim Iqbal, are you there? Ada, Zed. Okay. Boleh Hazim cuba calculate what is the value of C menggunakan sine rule yang saya tunjuk di bawah ni. Boleh, Zed. Cuba calculate dan bagi saya jawapan. Nanti kita check betul ke tak. So based on relationship ataupun formula yang saya tunjuk dekat bawah ni, macam mana you boleh terbitkan formula daripada triangle yang kat atas ni? Cuba tengok sama macam ni, macam mana you nak buat untuk yang atas? (14 meter ni per dengan apa?
14 dengan sin 50. Okey, 14 per sin 50 sama dengan 6 per apa? 6 per sin C. Yes, good. Okey, 14 per sin 50 sama dengan 6 per sin C. Okey, and then you boleh susun semula lah, rearrange. Sin C bawa ke atas, sin 50 bawa ke sini, darab dengan 6, 14 bawa turun bawah untuk dibahagikan. So you dapat sin C is equal to 6 times sin 50 degrees divided by 14. So dapat 0.3283. Ni baru sin C. So untuk dapat berapa angle C ni kita kena buat arc sin. Okey, guna calculator boleh calculate lah. C sama dengan sin to the power of negative 1. Ada dalam calculator. Sin negative 1 0.3283, so dapat C is equal to 19.17 degrees. Okey, ini jawapan dia. Okey, ada siapa-siapa keliru tentang ini? Sometimes dalam soalan ada kemungkinan you perlu pakai sin rule ini untuk dapatkan angle ke, untuk dapatkan panjang sisi triangle ni. So it's very important you know this. Kalau tak, you akan sangkut. You tahu macam mana nak solve problem tu using dynamics punya formula, tapi disebabkan you lupa trigonometry punya formula, you tak boleh nak solve. So it's very unlucky lah kalau perkara itu berlaku. Okay, so saya nak emphasize dekat sini, it is very important untuk you revise balik you punya knowledge dalam trigonometry. Okay, so next one, last saya nak recap untuk trigonometry ialah tentang ini. Semua sisi diberi, cuma ada satu angle. Kita nak tahu apa angle A. Okay, apa angle A. Yang ini kalau you tengok semua sisi diberi. Yang ni beza sikit dengan tadi. Dia sama, dia dua-dua ni dia panggil bukan right triangle. So triangle yang tidak mengandungi sudut 90 degrees. Okay, it's not a right triangle. So dalam kes ni, dua sisi diberi, satu sudut diberi, nak tahu satu sudut yang lain. Yang ini semua sisi ada, tapi satu pun angle tak diberi. Jadi kita nak tahu what is angle A. So in this case, kalau you tengok satu angle pun tak bagi, tapi sudut semua bagi, you have to use cosine rule. Tadi sine rule, sekarang cosine rule. Okay, cosine rule cakap apa? Let's say kita nak angle A. So cos A, kita tengok cos A sama dengan B square plus C square tolak A square divided by 2 times B times C. Okay, B square ni apa? B square yang sebelah kanan dia. B square, so 20 square. C square sebelah kiri dia, 14 ni square. Tolak A square. A yang mana? A yang dia punya opposite, 15. Tolak dengan 15 square divided by 2 times B times C. So 2 darab B darab C. Okay, ini cosine rule. So dalam kes ni cos A sama dengan 14 square tambah 20 square tolak 15 square divided by 2 times 14 times 20. So you dapat cos A sama dengan 0.6625. Again, ini bukan angle. Ini baru cos A. Okay, nak dapatkan angle, you have to do cos to the power of minus 1 ataupun arc cos. Okay, arc cosine of 0.6625, you akan dapat A is 48.51 degrees. Okay, ada apa-apa soalan tentang trigonometry? Anyone, do you have any question sebelum saya proceed ke principle of work and energy? No, sir. Okay, good. Yang lain ada soalan? Okay, so if there is no question, kita akan pergi kepada apa yang kita telah cover minggu lepas. So let's look at kinetic energy. Okay, kita dah bagi tahu minggu lepas kinetic energy is the energy an object has because of its motion. So apa sahaja objek yang bergerak akan ada kinetic energy. So kinetic energy dibahagikan kepada dua. Ada translational kinetic energy, ada rotational kinetic energy. So bergantung kepada jenis pergerakan objek tersebut, you have to decide
sama ada hanya translational kinetic energy yang ada ataupun hanya rotational yang ada atau kedua-duanya sekali. Okay, so if translation only occurs, you have to use translational kinetic energy untuk calculate the kinetic energy. Kalau rotation dan general plane motion, basically dia ada kedua-duanya. Tapi dalam case rotation, kita boleh calculate kinetic energy pada center of rotation, bukan center of gravity. Okay, semua objek dalam dunia ni ada center of gravity dia. Kalau manusia, center of gravity dia pusat kita lah. Pusat tu center of gravity. So kalau kita hold orang kat situ, dia boleh balance. Itu maksud center of gravity. So yang dua-dua ni, translation dan rotation ini, semuanya merujuk kepada center of gravity, is referring to the center of gravity. But we can simplify formula ini, lebih mudah untuk kita calculate if we calculate using the center of rotation, O. Okay, so instead of formula dia panjang macam ni, it will become 1/2 IO omega square. So what you have to calculate is the value of IO, mass moment of inertia about center of rotation, bukan about center of gravity. Okey, nanti kita tengok beberapa contoh. Dan untuk calculate IO ini, kita perlu use parallel axis theorem yang saya dah explain dalam kelas yang lepas. Okey, sama juga dengan general plane motion. Kalau general plane motion tu melibatkan sebagai contoh satu wheel rolling on the ground, dan dia kata rolling without slipping. So ini you dah belajar dalam chapter 2, dalam modul 2, sepatutnya dengan Dr. Hanafi you have learned about when it rolls without slipping, maksud dia contact point di antara wheel dan ground is the instantaneous center of zero velocity, IC. So kita boleh guna point tersebut untuk simplify calculation. Instead of using kedua-duanya, translational dan rotational kinetic energy, you can calculate the kinetic energy using the IC point, the instantaneous center of zero velocity. So formula untuk calculate kinetic energy becomes 1/2 times IIC times omega square. Okay. Unit untuk kinetic energy saya dah bagi tahu minggu lepas, it's joule, dan kinetic energy is always positive sebab omega dan juga velocity ni kuasa 2. So kalau omega tu negatif sekalipun, bila kita kuasakan 2 dia akan jadi positif. Walaupun v, velocity ataupun speed itu negatif, bila kuasa 2 dia akan jadi positif. So that is why kinetic energy will always be positive. Okay. So itu kinetic energy. Kemudian minggu lepas kita cover tentang work done. So ada force yang melakukan kerja, ada force yang tak buat kerja. Okay. So work done ialah apabila a body undergoes displacement in the same direction as the force. So kalau force tu ke arah kanan, objek bergerak ke kanan, jadi force tersebut melakukan kerja. Kalau ada force yang bertindak ke bawah, tapi objek bergerak ke kanan, force yang bertindak ke bawah itu tidak melakukan kerja. Okay, very important for you to remember, a body will do work only when it undergoes displacement in the direction of force. Force yang bertindak pada arah lain selain daripada arah displacement, arah pergerakan objek tersebut, tidak melakukan kerja. So ada beberapa jenis work done. Okay, ada work done by a force. The work of a force, normally kita gunakan UF simbol dia, iaitu force tersebut multiplied with the distance travel. So jauh mana dia bergerak, work done ialah force, katalah force tu 100 Newton, dia bergerak sejauh 0.5 meter for example. So work done by that force is 100 Newton multiplied with 0.5 meter. So that is one work done by a force. Dan ada juga work done by weight. Work done by weight hanya berlaku apabila terdapat perubahan tinggi. So let's say the object
move from this height going down, for example, to going down. So ada perubahan tinggi. So ada perubahan tinggi, itu kita panggil sebagai delta Y. Berapa banyak berubah ketinggian objek tersebut. So we can calculate the work done by weight. That is UW is equal to minus W, minus weight. W ni mg lah, mass kali dengan gravitational acceleration, iaitu 9.81, multiplied with delta Y. Multiply with berapa banyak dia turun. So kalau dia turun, delta Y itu negatif. So negatif dengan negatif dia akan jadi positif lah. So work done bagi objek yang turun ke bawah will be positif. Kalau objek tu naik ke atas, delta Y ini positif. So negatif dengan positif dia akan jadi negatif. So if the object move ataupun if the object going up, the work done by weight will be negative. If the object is going down, the work done by weight will be positive. Okay, so itu kita dah cover juga dalam kelas yang lepas. And then we have work done of a spring. Okay, of a spring, US sama dengan minus 1/2 times K times the spring constant multiplied with S2 square tolak S1 square. Basically, you boleh keluarkan 1/2 K ni keluar. So, dia boleh jadi minus 1/2 times K times S2 square minus S1 square. Okay, nanti kita tengok contoh S2 dan S1 ni macam mana untuk kita dapat. And finally is the work done of a couple moment. Kalau ada moment applied to the object, so work done by couple moment sama macam force tadi. Kalau work done by force ialah force darab dengan berapa jarak dia, distance. Work done by moment ialah moment darab dengan berapa angle, because moment is about rotation. Okay, so kalau ada moment applied, berapa change of angle. So kita multiplied moment with the change of angle, and most important thing to remember is the angle ni bukan dalam degrees. It has to be in radian. Okay, so you have to convert. Kalau dia bagi 90 degrees, maksud dia is equal to pi over 2 radian. Okay, 90 degrees is pi over 2 radian. 180 degrees is pi radian. 360 degrees is 2 pi radian, and so on. So you kena buat calculation lah untuk convert daripada degrees ke radian. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan? Setakat saya recap balik apa yang kita dah cover sehingga minggu lepas. You have any question? Ada apa-apa soalan? Anyone? Ataupun saya boleh teruskan? Tak ada? Okay. Boleh teruskan. Alright. Okay. So now let's talk about principle of work and energy. Apa maksud principle of work and energy? Okay. Tadi kita dah belajar kinetic energy dan kita dah belajar work done. So sekarang ni, principle of work and energy mengatakan T1 ataupun kinetic energy yang pertama, yang awal, ataupun initial kinetic energy tambah total work done. So if you imagine satu objek sekarang ni nak bergerak dari point 1 ke point kedua. Okay, so moving from position number 1 to position number 2. So principle of work and energy mengatakan initial kinetic energy pada position pertama tambah dengan total work done untuk dia bergerak ke position kedua sama dengan kinetic energy pada position kedua. Okay. So simple sahaja, this is the principle of work and energy. T1 plus total work done, yang ni maksud dia total work done lah. Ini simbol summation ni, sum of work done. Sebab work done ni boleh jadi banyak. Ada work by force, work by spring, work by moment. Mungkin you akan calculate 3 jenis work done. So you kena tambah ke semua work done tu dekat sini. Okay. Kinetic energy yang pertama, yang awal, kinetic energy yang awal, initial kinetic energy tambah total work done sama dengan final kinetic energy. Okay, so dalam ayat, this equation states that the body's initial translational and rotational kinetic energy, remember kinetic energy ada dua,
translational dan juga rotational, plus the work done by all external forces and couple moments acting on the body as the body move from its initial to final position is equal to the body's final translational and rotational kinetic energy. Ini dalam ayat yang panjang lah. So basically yang mudahnya macam ni. Initial kinetic energy tambah total work done sama dengan final kinetic energy. Alright. So ini sahaja principle of work and energy. Let's look at an example. Okay. Let's read the problem. The 80 kg wheel has a radius of gyration. Okay, kenapa dia bagi radius of gyration? Kenapa dia bagi radius of gyration? Because wheel ini is a non-homogeneous wheel. Tak ada dalam table tu, tak ada dalam table homogeneous wheel. So the radius of gyration will be provided in the question. Okay, radius of gyration about its center O ini KO sama dengan 400 mm. Okay, when you see 400 mm, you have to convert it into meter. Okay, SI unit. So it becomes 0.4 meter. Okay, bahagi dengan 1000. Determine its angular velocity after it has rotated 20 revolutions starting from rest. Okay. So what is the first thing that we have to do? What is the first thing? Free Let's body see. diagram. Yes, exactly. FBD. Mula-mula sekali kita perlu lukis free body diagram. Okay, so saya dah lukis free body diagram ini. Ini untuk wheel kita lah. So ada mass ke bawah, mg. Lepas tu ada force P yang tarik ke kanan. Lepas tu pada titik O ini, wheel ini di fix pada O. So apabila satu objek fix pada satu point, dia akan ada reaction force. So kalau dia fix kepada dua-dua aksis, X tak boleh gerak, Y pun tak boleh gerak, dia akan ada reaction force dalam dua-dua aksis. OX ada, OY ada. Arah ni you lukis je mana-mana pun tak apa. Nah, arah ni tak penting sebab later kalau arah kita tersilap, let's say kita lukis OX ni ke kanan, bila kita calculate kita dapat negatif. So kita tahu bahawa sebenarnya OX tu ke kiri. Okay, OX ni arah dia lukis mana-mana pun tak apa. So apabila kita tahu wheel ni tak boleh bergerak, kiri kanan tak boleh bergerak, atas bawah tak boleh bergerak, so it will have reaction forces in all axes, in X axis and also in Y axis. Okay. So dalam sini kita nampak ada 4 force yang bertindak pada wheel ini. So the question is, which force is doing work and which one are not doing work? Yang mana buat kerja, yang mana tak buat kerja? Anyone? P buat kerja. P buat kerja. Okay, P buat kerja sebab P dia bergerak ke kanan. Ke kanan. Okay, kalau you tengok P ni sebenarnya satu tali lah. So tali ni bergerak ke kanan. Okay, so P buat kerja. Yang lain ni semua tak buat kerja sebab tak ada pergerakan pun pada atas bawah dan juga dalam X axis ke kiri. So no displacement of W, OX and OY. So no work done by these forces. Yang ada work done hanyalah force P sahaja. Okay. Okay, so sekarang ni bila kita nak calculate P, kita perlu tahu delta S. Tadi ingat tak UF tadi, work done by force sama dengan force darab distance. So kita kena tahu distance berapa. Dalam soalan dia beri 20 revolution, dia tak bagi distance, dia bagi wheel tu pusing 20 kali. So berapa jauh P tu bergerak apabila dia pusing 20 kali. Okay. Apabila dia pusing 20 kali, berapa jauh P itu bergerak. So ini ialah satu relationship, mathematical relationship yang you perlu tahu ataupun you perlu hafal jugalah. Okay, simple sahaja iaitu S sama dengan theta kali R ataupun R kali theta. S is equal to R theta. Okay, R ini ialah radius
of the wheel 0.6. Theta ini ialah sudut lah. Berapa banyak dia pusing. So dalam kes ni dia pusing 20 kali. So sudut dia ialah 20 kali 360 darjah lah. Tapi theta ini mesti dalam radian. So kita tahu tadi 360 darjah which is satu pusingan is 2 pi. 2 pi radian. Okay, so 20 revolution is 20 darab 2 pi. 2 pi radian. Satu pusingan 2 pi. Satu pusingan 2 pi. So sekarang ni 20 pusingan. So it becomes 40 pi radian. Okay, 20 revolution is 40 pi radian. So delta S is equal to 0.6. Okay, the radius of the wheel 0.6 times 40 pi. So you dapat 75.398 meters. So ini berapa jauh P ni bergerak. Bila you tarik tali ni, tarik sampai ke depan, 20 pusingan sama dengan 75 meter. P ni bergerak ke depan. Okay, 75 meter. So from this we can then calculate work done by force P, iaitu force P ni sendiri 50 Newton multiplied with delta S lah 75 meter tadi. So you akan dapat UF is equal to 3769.9 joule. Okay? Okay, selesai. Next ialah next is to look at the kinetic energy. Okay. Tadi remember bila saya balik kepada principle of work and energy, kita dah calculate total work done. Okay, work done kita dah calculate. Sekarang kita nak tahu apa initial kinetic energy, apa final kinetic energy. Barulah kita boleh cantumkan kesemuanya untuk kita selesaikan problem tadi. Okay, so let me go back to this. Okay. What do you think, by reading the problem here, what do you think the initial kinetic energy is? Berapa you rasa kinetic energy yang mula-mula? Anyone? Dekat sini dia tulis, determine its angular velocity after it has rotated 20 revolution. So, after dia rotate 20 revolution tu, kinetic energy yang akhir, T2. So, maksudnya T2 tu selepas 20, T2. Berapa T2? Tapi dia kata starting from rest. So, kinetic energy yang pertama ialah starting from rest. So, what do you think is the value of kinetic energy? Kosong. T1, yes. T1 is 0 because it says starting from rest. Mula-mulanya dia duduk diam. Dia tak ada buat apa-apa. Tiada pergerakan pada awalnya. There is no motion. And suddenly force P baru tarik. So barulah wheel tu start berpusing. So initial kinetic energy is equal to 0. So we write T1 is equal to 0. Okay, T1 sama dengan 0. Sekarang kita nak tengok T2 pula. Okay. Final kinetic energy T2. What is T2? T2 ialah, kalau you tengok ini, dia rotation. Dia pusing pada titik O. So, it is a rotation about O. Okay, remember kalau rotation sahaja kita akan guna 1/2 IO omega square. Okay, IO. So, sekarang ni apa yang kita nak tahu ialah apa IO ini. Macam mana nak calculate IO? Inilah gunanya radius of gyration. Dia dah bagi KO. So, IO sama dengan mass kali KO square. Ini you have to remember also. Okay, I sama dengan MK square. Kalau dia ialah non-regular shape ataupun non-homogeneous shape, bila dia bagi radius of gyration, macam mana nak dapat mass moment of inertia? Ialah untuk darabkan mass dengan radius of gyration square. IO is M darab KO square. So you dapat 80, mass dia 80 lah, 80 kg times 0.4 square is equal to 12.8 kilogram meter square. Ini unit untuk mass moment of inertia, kilogram meter square. Okey, bila dah ada ni, kita boleh masukkanlah dalam equation T2 ini. So you akan dapat T2 sama dengan 1/2 times 12.8 times omega 2 square. So dapat 6.4 omega square. Okay. So work done dah ada. T1 dah ada.
T2 pun dah ada, tapi sampai omega square sahaja. Tak boleh selesaikan. So how do we solve this? How to determine the value of omega? Yang kita nak ni omega lah. Tengok sini, dia tulis determine angular velocity. Okay, angular velocity dekat sini ialah omega ni lah. Omega is the angular velocity. Kalau linear velocity, V. Tapi sekarang dia nak omega. So what is the value of omega? So how to determine the value of omega is by using the principle of work and energy. Okay, T1 tambah total work done sama dengan T2. Okay, so sekarang kita kumpulkan semua. T1 sama dengan kosong. Initial kinetic energy tambah total work done sama dengan final kinetic energy. T1 sama dengan kosong. Bawa kosong ke sini. Tambah total work done 3769. Bawa 3769. Sama dengan T2. 6.4 omega square. 6.4 omega 2 square. So daripada sini terus kita boleh solve lah. 3769 bahagi dengan 6.4. Kemudian square rootkan dia untuk dapat omega 2. So you will get omega 2 is equal to 24.27 rad per second. Okay. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tentang principle of work and energy? So basically dalam modul 3 ini, inilah yang kita nak cover. Kita dah tahu tentang kinetic energy, kita tahu tentang work done, sekarang kita gabungkan kesemuanya untuk menjadi principle of work and energy, and by using that principle we can determine or calculate the value of angular velocity. Any question? Saya nak tanya, kalau angular velocity tu jalan kerja dia sama ke kalau nak cari dengan angular acceleration? Angular acceleration is not covered dalam module 3. Oh, okay. Module 3 kita hanya calculate angular velocity sahaja. Any more question? Okay, kalau tak ada saya tunjuk next example. Okay. The uniform, okay, sekarang ni nampak perkataan uniform. Bila dia bagi tahu uniform slender rod, maksud dia sekarang ni boleh guna table yang saya tunjuk minggu lepas lah. Saya lupa nak attach table tu dalam slide minggu ni. So you can refer to the slide that I have shared last week. Table untuk slender rod. So bila dia tulis uniform slender rod, maksudnya kita tahu dia ialah homogeneous object. So tak adalah diberi radius of gyration. Radius of gyration hanya diberi apabila objek itu is non-homogeneous. Okay. Uniform 22.68 kg slender rod is subjected to a couple moment. Okay, so slender rod ni sebenarnya asalnya vertical macam ni. Lepas tu ada satu couple moment, M. Moment ni macam force lah, tapi force dia bertindak straight, tapi moment ni rotation. Okay, moment rotation. So moment M diberi kepada rod ini 135.6 Newton meter. So bila moment diberi, rod ini akan bergerak ke atas. Okay, daripada dia vertical, dia bergerak sehingga dia mencapai horizontal. Okay. If the rod is at rest. Okay, ni lagi satu kita punya keyword dekat sini. The rod is at rest when theta equals to 0. So theta ni CD. So theta 0 ni maksudnya yang pertama lah. Masa dia straight ni tak ada theta lah. Angle kosong masa dia straight. So ini number 1, position number 1. Ini position number 2. Okay, dia nak determine its angular velocity. Lagi dia nak kita calculate the omega. When theta is 90 degrees. So dia nak tahu bila theta dah sampai ke, bila rod ni dah sampai ke horizontal 90 degrees, what is the value of angular velocity pada ketika ini? Okay. So, macam biasa, we will start by drawing the free body diagram. Okay, rod ini mesti ada mass, mesti ada weight ke bawah, mg. Okay. And pada
pada titik O. Nampak O, rod ini difixkan pada titik O. So titik O ni nak bergerak kiri kanan tak boleh, nak bergerak atas bawah tak boleh. So mesti ada reaction force. Okay, reaction force OX, OY. Bila satu benda kita tahan dia, kita fixkan dia, mesti ada reaction force. Kalau kita fix pada axis axis Y sahaja, maksudnya dia tak boleh gerak atas bawah, dia boleh gerak kiri kanan je. In that case dia hanya ada OY. So axis mana yang dia ditahan, dihalang daripada bergerak, dia akan ada reaction force. Dalam kes ni kalau kita tahan O ni daripada bergerak dalam dua-dua arah, dua-dua aksis, so dia ada reaction force pada kedua-dua aksis. Okay, so ini 90 degrees. Okay, daripada position 1 naik ke position 2, 90 degrees. Okay, so mg ni daripada titik ini, titik center of gravity tadilah, pusat tadi yang saya beritahu, center of gravity ni, separuh daripada rod ni ialah center of gravity lah. Dia berada, bila objek tu homogeneous, center of gravity dia berada pada tengah-tengah. So tengah-tengah dia separuh daripada panjang rod ini. So tengah-tengah ni center of gravity. So nampak ada perubahan center of gravity. So weight ni dah berubah naik ke atas. Okay. So bermakna delta Y ialah daripada sini naik ke atas lah. Delta Y ni naik ke atas sekarang ni. Objek ni naik ke atas, bukan turun ke bawah. Okay. So we can then calculate UW. Okay, UW. Sebab kita dah tahu delta Y dia ke sini. So value delta Y ni ialah separuh daripada panjang rod inilah. So panjang rod ini 1.524 meter. So separuh daripadanya ialah 1.524 divided by 2. Dan dia tak ada negatif sebabnya dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Therefore UW value dia ialah negatif. Okay, so minus 1.524 divided by 2 times mass 22.68 times G 9.81. So kita dapat UW is negative 169.5 joule. Okay. OX and OY ni kita dah tahu dia tak bergerak. Point O tak bergerak, jadi tak ada work done lah by OX and OY. Okay, next kita calculate work done by moment. Ada moment applied. Okay, moment applied 135.6 dan kita tahu angle dia 90 darjah. So we have to convert 90 darjah kepada radian. So kalau 180 darjah is pi, sama dengan pi radian, 90 darjah ialah pi per 2 lah. So 90 darjah pi per 2 radian, so darab dengan 135.6, you will get 213 joule. Okay, so ini sahaja work done yang kita ada. So ada dua jenis, dua work done yang berlaku dekat sini. Okay. And then kita tengok rod is at rest. So kita tahu initial kinetic energy T1 sama dengan kosong. Okay. Untuk contoh ini, saya nak tunjuk kalau kita tak nak guna kita tak nak guna, let me go back to the work done. Okay. Kita tak nak guna yang ni. Sorry. Bukan this one. Let me go back to kinetic energy. Okay. Tadi saya beritahu kalau rotation, kita ada dua option. Sama ada untuk calculate kinetic energy about center of gravity. Yang ini about center of gravity lah, VG, IG. Atau kita calculate about center of rotation, IO. So dia jadi lebih mudah. Sekarang ni saya nak tunjuk yang panjang sikit ni. Okay, saya nak tunjuk yang ni. Okay. So dalam kes ni kita akan gunakan T2 sama dengan 1/2 mvg square tambah 1/2 ig omega square. Okay, sekarang problem dia, apa VG ni? VG tak diberi dalam soalan. So how do we determine what is the value of VG? Ada siapa-siapa ada idea tak? How can we get the value of VG? Daripada chapter 1, you dah belajar dalam chapter 1. V sama dengan apa?
untuk rotation. Sekarang ni kita bercakap tentang rotation because this motion is a rotation motion. So dalam rotation, you ingat tak apa? V sama dengan apa? Dah belajar dalam modul 1. WR. Yes, omega, bukan W, omega. So V sama dengan omega kali R. Okay, kita sekarang nak tahu apa VG. So apabila rod ni berada pada horizontal macam ni, VG dia dekat sini lah. VG dia dia mula pada ketika ini V dia kat sini. Let me draw. Sekejap, okay. Pen. Okay. Masa dia dekat bawah, V dia ke sini. Okay, ni VG. So dia pusing naik atas sampai sini, VG dia ke sini. Okay, remember V kan always tangent to the path. So ini path dia lah, path pergerakan dia. Sekejap, saya guna warna lain. Let me use blue. So basically path dia ialah macam ni. Okay, path dia gini sampai ke sini. Alright. So dekat sini tangent to the path ke sini. Sampai atas tangent to the path ke sana. Okay. Alright. So VG dia ke atas untuk bila dia sampai ke position kedua. Sebab sekarang kita tengah bercakap tentang kinetic energy yang kedua. Final kinetic energy. So VG sama dengan omega kali R. Okay. R ini ialah R tadi, R ialah separuh daripada panjang ni lah. R ni distance daripada G ke O. So distance daripada G ke O ialah separuh daripada panjang rod, iaitu 1.524 bahagi 2. Darab dengan omega. Omega kita tak tahulah omega tu value dia berapa. So you get VG is 0.762 omega 2. Okay, ni value of VG. Lepas tu kita kena cari IG pula. VG ni kita dah tahu, kita dah dapat VG dalam sebutan omega. Ada omega lah dalam VG tu sebab kita tak tahu apa value omega. Value omega lah yang kita nak calculate. So kita dapat VG ni dalam sebutan omega. So 0.762 omega 2. Sekarang ni kita nak tahu IG. Omega 2 ni memang kita tak boleh tahu lagi lah. Bila kita dah gabungkan dalam principle of work and energy, baru kita boleh dapat what is the value of omega. So kita kena tahu IG. Kita dah tahu slender rod tadi. So ini pun saya harap you boleh hafal. Kalau slender rod je, mesti 1/12 ml square. Okay, 1/12 ml square. 1/12 kali mass 22.68 kali length. Length ni panjang rod, bukan separuh, panjang penuh. Panjang penuh dia 1.524 square. So you dapat IG 4.39 kg meter square. Okay, again ini unit untuk mass moment of inertia. Okay, so sekarang kita substitute all the values yang kita dah ada. 1/2 mass and then VG tadi 0.762 omega 2 square. Square dia ke semua ni 0.762 ni kurungankan semua square. Jadi 0.762 nanti kena square, omega 2 pun kena square. Plus 1/2 times IG 4.39 omega 2 square. So kita dapat T2 8.78 omega 2 square. Okay, 8.78 omega 2 square. Okay. So sekarang nak buat apa? Bila dah ada semua ni, what is the last step? What is the last step? Dari T2. Cari T2 dengan menggunakan principle of work and energy. Okay? Principle of work and energy tadi, T1 tambah total work done sama dengan T2. Okay, so you key in all the values. T1 sama dengan 0. Total work done, kita ada 213 tolak 169.5. Okay, ni dua-dua ni work done yang kita dah calculate. Equal to T2 8.78 omega 2 square. Okay, so selesaikan sebelah kiri, bawa ini ke bawah untuk bahagi and square rootkan dia untuk dapat omega 2 is equal to 2.23 rad per second. Okay. Ada apa-apa soalan? Any question? Sir, nak tanya sir. Tak ada Sir.
Okay. Sir, Yes. nak tanya boleh tak kalau kita guna untuk cari T2 tu, kita guna yang IC ataupun IO? Boleh, saya nak tunjuk sekarang ni. Oh, Okay. So ini jalan panjang lah. Saya sengaja tunjuk yang ni untuk nak bagi tahu you kalau kita guna jalan yang panjang ini akan ada problem untuk kita dapatkan VG. So you kena guna formula ni lah, VG sama dengan omega R untuk dapatkan ini dan dia jadi lebih panjang sikit lah. Now let's try to solve the same problem using 1/2 IO omega 2 square. Tadi kita guna yang panjang ni, dua-dua boleh guna. And I want to show you if you use 1/2 IO omega 2 square, you akan tetap dapat jawapan yang sama. Okay. Cuma problem kat sini IO. Kita nak tahu what is the value of IO. Macam mana untuk calculate IO? Apa yang kita nak kena guna? IG plus MB square. Yes. IG plus MD square. So, mula-mula kita calculate IG. Macam biasa yang saya tunjuk tadi. Dapat value yang samalah. 4.39. And then, kita guna parallel axis theorem. IO sama dengan IG plus MD square. Okay. M ni mass lah 22.68. D ialah the distance from center of gravity, from G. Daripada sini ke center of rotation. O, ini ialah D. So dalam kes ni, D ialah 1.524 ni bahagi 2. Separuh daripada panjang rod. So ini yang saya buat. 1.524 bahagi 2. So kita dapat IO 17.56 kg meter square. So bila dah dapat IO, terus masuk. Terus kita dapat 8.78 omega 2 square. And then akhirnya kita masih guna yang samalah principle of work and energy to get the same answer. Okay, so dia lebih simple sikit lah calculation dia berbanding kalau you guna yang panjang ini. Okay. Ada apa-apa soalan? Sir, untuk tukaran daripada degree kepada radian, kena darab dengan pi over 180. Darab pi over 180. Betul, yes. Darab pi over 180. Okay, thank you, sir. Yep. Ada lagi soalan? Okay. Kalau tak ada, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. The uniform 50 kg slender rod. Okay, you dah by now sepatutnya you ingatlah slender rod je. Kita nak calculate IG dia ialah 1/12 ml square. Okay, 1/12 ml square. Is at rest in the position shown. Maksudnya dia sengit ni pada asalnya tak bergerak. And then ada force P 600 Newton apply pada tayar bawah, pada wheel yang bawah, menyebabkan dia bergerak ke kiri sehingga dia berada pada vertical position. So daripada dia sengit, ada force tolak kat bawah sehingga dia jadi vertical. Okay, so kita nak tahu apa angular velocity of the rod apabila dia berada pada kedudukan vertical tadi. So itu soalan dia. Okay. So basically macam inilah rupa dia. Daripada asalnya warna hitam, okay, kemudian force P ini tolak, dia bergerak ke position di mana yang warna grey ni, yang warna kelabu. Okay. So kalau you tengok dekat sini, center of gravity, titik tengah ni, dia ada perubahan lah, ada perubahan tinggi. Dia ada bergerak naik ke atas daripada posisi asal center of gravity di sini, dia telah naik ke sini. Dia telah naik ke sini. So perubahan ni lah delta Y. Okay, delta Y. Delta Y ini, kalau kita tengok yang di sini ialah di sini panjang delta Y ialah 2.5 ataupun daripada, saya lukis sikit lah. Daripada sini ke bawah ialah 2.5. Okay, daripada sini. Distance dia 2.5. Macam mana tahu 2.5? Sebab panjang ini 5 meter.
So kalau daripada sini ke bawah 5 meter. So separuh daripada 5 meter 2.5 lah. Ini 2.5. Okay. 2.5. Okay. And then yang awal tadi dia berada pada titik tengah dia dekat sini. Okay, titik tengah dia dekat sini. Okay, so ini separuh daripada panjang asal A ni. A ini 4 meter. So ini 2 meter. So that's why berapa delta Y ni sebenarnya tinggi yang baru 2.5 tolak dengan 2 meter. So you dapat 0.5 meter. Okay, ada siapa-siapa yang tak faham tak macam mana dapat delta Y 0.5 meter ni? Tak faham. Tak faham yang dekat mana? Kenapa dia 2.5 tolak 2 tak datang? Kenapa 2.5 tolak 2? Tadi yang saya explain tadilah. Pada kedudukan yang grey. Okey, saya padam balik erase pen. Okey. Sekarang ni refer pada kedudukan grey. Boleh Siapa yang tanya tadi? Saya. Muhammad Taufik Okey, Taufik. Sekarang ni you tengok pada yang warna grey. Tak payah tengok yang hitam, tengok yang warna grey. Warna grey ni maksud dia rod tu dah berada pada vertical dah. Okey. Boleh Okey. Okey. So panjang rod berapa? Daripada atas sampai ke bawah. Panjang rod 4. Panjang rod 4. Mana pula 5. panjang rod 4? Panjang rod 5 kan? 5. Panjang rod ni 5. So bila rod tu berada pada vertical, panjang rod tu 5. Jadi mg yang kat sini ni, dia ialah separuh daripada 5. Dia duduk kat sini. Faham tak? Faham. Okay. So separuh daripada 5 ni tinggi daripada ground, daripada bawah dia ialah 2.5 lah. Faham Faham. Okey, ini position kedua. So ini mg yang warna pink ini. mg yang warna merah ni pada yang awal position pertama, mg ni dia dekat sini. Dia dekat tengah-tengah. Okey. So pada ketika ni yang pada yang pertama dia berada di sini. Di tengah-tengah daripada 4 ini. You nampak tak macam mana saya tunjuk ni? Nampak. So that's why tinggi yang ni, yang pertama punya tinggi ialah 2 meter lah. 2 meter. Yang pertama punya tinggi 2 meter. Yang bila dia dah berada tegak, tinggi center of gravity dia sekarang ni 2.5. Jadi berapa banyak center of gravity tu bergerak ke atas ialah 2.5 tolak 2 ni lah. So dapat 0.5 meter. Oh, okey, faham. Faham Okey. Nampak sikit. Alright. So okey, yang ni biar dulu saya nak tunjuk. Okey, yang ni. Bila kita dah dapat 0.5 meter delta Y, kita boleh calculate UW lah, work done by the weight, minus 0.5 minus 0.5 ni inilah delta Y ni. Minus 0.5. Delta Y ni positif sebab dia bergerak ke atas. Minus 0.5 darab dengan 50 kg ni, darab dengan 9.81. So you dapat UW minus 245.25 joule. Okay, ni settle satu work done. Work done yang kedua ialah work done by force P. Force P ni daripada sini bergerak ke kiri. So ada pergerakan sejauh delta S. So kita nak kena tahu apa delta S ni. Apa value delta S. Okay, apa value delta S. So ini pula datangnya teorem Pythagoras tadilah. Teorem Pythagoras. So ini delta S ni basically yang bawah ni. Ini delta S yang saya lukis di warna biru ni. Delta S ni daripada titik B sampai ke hujung delta S. So kita 4 meter dah diberi kat sini, 5 meter dah diberi hypotenuse. You boleh bayangkan satu segitiga tak kat sini? Nampak satu segitiga kan? Okay, so macam mana nak dapat delta S ni? Kita boleh guna teorem Pythagoras yang saya tunjuk tadi. So dapat delta S is equal to 3 meter. Okay, 3 meter. Therefore, work done by force P, UF sama dengan P darab delta S, iaitu 600 Newton times 3 meter is equal to 1800 joule. Okay. Alright, saya teruskan.
Okay, ini dia bagi tahu rod is at rest. Okay, rod is at rest initially. So kita tahu T1 sama dengan kosong. Okay, most of the time T1 sama dengan kosong. Tapi ada keadaan kadang-kadang soalan tak semestinya T1 sama dengan kosong. So saya harap you jangan simply assume tiap-tiap masa T1 sama dengan kosong. Dia bergantung pada soalan lah. Tapi saya boleh katakan 80% daripada soalan dia akan kata objek tu bermula daripada rest. Starting from rest. Therefore, T1 sama dengan kosong. Okay. T2. T2 sama dengan, ini apa jenis motion ini? Siapa boleh bagi tahu saya apa jenis motion yang berlaku? Ini translation ke? Rotation ke? Atau general plane motion? General plane motion. General plane motion. Ahmad Amirul. Okay, kenapa you kata dia general plane motion? Sebab dia ada melibatkan rotation dengan translation. Yes. So kalau tengok point bawah ni dia translate daripada sini ke sini. Point atas ni dia translate juga daripada sini naik ke atas. Tapi batang rod ni sendiri dia berlaku rotate. Dia berlaku rotation. Okay. So that's why kedua titik berlaku translation. Rod tu sendiri berlaku rotation. Jadi ada kedua-dua motion dalam ni. So ini ialah general plane motion. So dalam kinetic energy tadi saya dah tunjuk general plane motion kita boleh guna ini 1/2 mv square tambah 1/2 ig omega square. Okey, timbul satu lagi problem, apa Vg ni? Vg ni macam mana kita nak dapatkan value Vg? Okey, dalam case ni kita boleh guna instantaneous center of zero velocity. Okey, ini saya lukis pada ketika rod itu straight line. Pada ketika rod itu berada pada vertical position. So velocity titik bawah ke arah kiri. Velocity atas ke naik ke atas. So macam mana kita nak cari instantaneous center of zero velocity? Kita lukiskan garisan 90 degrees kepada kedua-dua velocity. So kita mula-mula lukis garis 90 degrees kepada VB. Saya lukis garis dot-dot yang colour pink ini. Kemudian saya lukis garis 90 degrees kepada VA. Lukis garis straight sini. So titik pertemuan antara garis VB dan VA ialah pada titik atas ni. Betul-betul pada titik atas ni. So ini ialah location of IC. Boleh faham tak? Ini you dah belajar dalam modul 1 ni untuk cari IC ni sebenarnya. Okay, I hope you understand lah tentang IC ni. So titik atas ini, titik sini titik yang di atas ni pada position kedua, pada position dia vertical, titik yang atas ni yang saya letakkan laser merah ini ialah titik IC. Okay, so bila kita ada titik IC, kita tak perlu lagi guna equation yang panjang ni. Yang kita boleh guna ialah 1/2 IIC omega square. So sekarang kita nak kena tahu RG ke IC, iaitu berapa distance daripada IC ke center of gravity, which is separuh daripada panjang rod ni lah. Panjang rod 5 meter, separuh dia ialah 2.5 meter. Okay. Sir, Yes. bukan kalau kita guna IC ni just untuk soalan yang dia ada mention the state without slipping. Betul. Itu untuk rolling, boleh juga untuk rolling. Tapi dalam case ni sebab kita nak tahu VG ni, kita tak dapat cari VG kalau kita tak cari location of IC. So bila kita dah tahu IC ni, kita boleh calculate VG sama dengan omega R tadi. Omega R ni R yang mana? RGIC ni lah. Boleh faham? Okay, boleh. Alright. So VG2 di sini kita dapat 2.5 omega 2. Okay, 2.5 ni datang daripada RGIC lah, distance daripada IC ke titik G.
Okey, lepas tu kita cari IG, mass moment of inertia. Ini slender rod, so 1/12 ml square. 1/12 kali 50 kali L, panjang rod ni, iaitu 5 square. So you dapat 104.17 kg meter square. Okay, so T2 ni kita boleh masukkan semualah, 2.5 omega 2 square dalam ni. And then IG yang kita baru calculate. So kita dapat T2 is 208.3 omega 2 square. Okay, so T1 dah ada, T2 dah ada, work done by force dah ada, work done by weight pun dah ada. So kita gabungkan kesemuanya menggunakan principle of work and energy. So T1 kosong, work done 1800 tolak 245.25 sama dengan T2 208.3 omega 2 square. So kita boleh solve dan mendapat omega 2 is 2.732 rad per second. Okay, radian per second. Okay, ada apa-apa soalan? Sir, boleh explain macam ni nak dapatkan IC tu tak? Kurang faham. Macam mana nak dapatkan IC? Sekejap Saya dah explain dalam kelas yang lepas. This sepatutnya yang you dah belajar dalam chapter 1 ni. You tak pernah guna dalam chapter 1 ke? Modul 1. Untuk cari IC. Siapa yang tanya tadi? Siapa yang tanya tadi? Okay. Faham. Faham. Baru faham. Baru faham? So basically, okay, bila you nak cari IC, nak cari IC ni kena ada dua velocity pada mana-mana arah. So dalam case ini, kita ada dua velocity. Sekejap saya guna pen Kita ada dua velocity. Kita ambil contoh dekat sini. So velocity titik bawah ni, katakan titik bawah ni kita panggil sebagai point B. Tengok sini point A, di bawah ni point B. So velocity B menghala ke kiri. Betul Velocity B menghala ke kiri. Velocity A yang titik yang atas ini, dia menghala ke atas. Velocity A menghala ke atas. Okay, so that's why saya lukis velocity A ni menghala ke atas. Okay, so bila you dah ada dua arah velocity, apa yang step seterusnya untuk cari IC ialah lukis garisan 90 darjah kepada kedua-dua velocity dan cari titik pertemuan. So dalam kes ni, VB ke kiri, garis 90 darjah dekat sini. Ni garis 90 darjah lah ni. VA pula ke atas. So lukis garis 90 darjah yang ini. Ini 90 darjah. Ni garisan dia untuk VA. So titik pertemuan antara dua garisan ni ialah pada titik sini . Boleh faham tak? Okay, faham sir, faham. Okay, alright. Ini kalau you confuse tentang IC, kena balik ke modul 1 lah. Ini sepatutnya dah cover dalam modul 1. Alright, so ada lagi soalan lain sebelum saya teruskan ke contoh seterusnya? Okay, kalau tak ada soalan lain, let's go to the next example. Sekejap, saya tengok ada berapa lagi example. Okay, ada beberapa lagi. Alright. Sempat before pukul 6 kita akan habis lah. Alright, 50 kg wheel is subjected to a force 50 Newton. Okay. The wheel starts from rest. Okay, dah start from rest, you dah tahu dah. T1 sama dengan kosong. Tapi jangan tak tulis. You tulis T1 sama dengan kosong, dia akan carry markah. So that saya tahu, you tahu T1 sama dengan kosong. Dalam test ke nanti, please write. Walaupun you tahu T1 sama dengan kosong, saya tak tahu you tahu unless you tulis. So you have to write T1 sama dengan kosong because it start from rest. So saya boleh bagi markah dekat situ. And it says rolls without slipping. Okay, determine its angular velocity after it has rotated 10 revolution. Okay, sama juga case ini. Dia rotate wheel tu 10 revolution.
kita nak tahu berapa angular velocity after dia dah pusing 10 kali. And kalau by looking at the wheel, you know it is non-homogeneous wheel, so radius of gyration is given. Okay, radius of gyration is 0.3 meter. Okay, so kita boleh calculate the work done by force. Saya tak lukis pula dia punya free body diagram. Sepatutnya you start with the free body diagram. Okay, kita lukislah free body diagram dulu. Okay, so basically akan ada weight dekat sini, mg, which is not doing work sebab motion bukan ke bawah ataupun ke atas. Okay, ini mg. Okay, and then akan ada normal force. Okay, NA, normal force. And then force P ini boleh dipecahkan kepada dua lah. Satu, force P ke sini iaitu P cos 30 degrees dan force P ke bawah iaitu P sin 30 degrees. Okay, 30 degrees ni sama dengan angle di sini. 30 degrees di sini. So kita boleh gunakan tadi trigonometric ratio tadi yang saya tunjuk pada awal untuk dapatkan value P di sini. Okay. So dekat sini kita dah calculate UF ataupun work done by force. So basically, sekejap saya tukar color. Okay, yang ini tak buat kerja. The work done, weight pun tak buat kerja. This force also tak buat kerja. Yang buat kerja is this one. Okay, work done by force, yang mana komponen yang bergerak ke kanan sahaja. So 1088. Okay, lepas tu kita ada T1 sama dengan kosong because it starts from rest. Okay, starting from rest, T1 sama dengan kosong. And this is general plane motion. So T2 sama dengan, let me erase this. Okay, T2 sama dengan 1/2 mv square tambah 1/2 IO omega square. IO ni sebab titik tengah ni dia panggil O. Kalau dia panggil G, kita tulis IG lah. Okay. Now, it says rolls without slipping. Apa maksud rolls without slipping? Okay, bila dia tulis roll without slipping, bermaksud titik bawah ni ialah IC. Okay, kalau dia kata slipping occur, titik bawah ni bukan IC. Tapi bila dia kata rolls without slipping, contact point di antara wheel dan ground itu ialah titik IC. Okay, ni you tak payah cari. Ya, tak payah nak buat garis 90 degrees macam yang tadi. Tadi bukan case rolling. Dalam case rolling ni, secara automatik bila dia kata roll without slipping, titik contact di antara wheel dan ground itu ialah titik IC. Terus jumpa, tak payah cari. Okay, so apabila dia kata ini titik IC, kita nak cari ni VG yang di sini. VG ni kita tak tahu apa, tak diberi dalam soalan. So VG ni is basically velocity of titik tengah G ni lah. Velocity of G. So bila kita tahu IC titik di bawah ini, VG ni kita boleh cari dengan V sama dengan omega R. Sama dengan rumus yang rotation tadi. V sama dengan omega R. So from here we will get VG is equal to 0.4 omega 2. Okay, 0.4 ni ialah radius of the wheel lah, 0.4. Okay, IO yang ni is using the radius of gyration, which is given here, 0.3. So 50 times 0.3 square, you will get IO is 4.5 kg meter square. And then tinggal kita gantikanlah dalam T2, 1/2 times 50, VG ni 0.4 omega 2, square root kan square kan semua, bukan square omega 2 sahaja. 0.4 pun kena square kan sekali. Plus 1/2 times 4.5 omega 2 square, so kita dapat T2 is 6.25 omega 2 square. And then kita terus boleh gunakan the principle of work and energy. Okay, 0 plus 1088 equals 6.25 omega 2 square. So kita boleh dapat omega 2 is 13.19 rad per second. Okay. Ada apa-apa soalan?
Any question? Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan eh? Tak ada. Okay, sekejap saya nak okay, let me see. Saya takut tak sempat habis. Saya tengok let me stop sharing sekejap. Okay, this one skip. Okay, saya terus pergi ke dua contoh yang terakhir yang melibatkan spring sebab until now we have not covered example yang ada spring. Okay, sekarang nampak saya punya screen? Boleh nampak skrin saya? Boleh. Okay. So let's read, okay, thank you. Let's read this question. Yang ni ada melibatkan spring. Tadi contoh-contoh saya semua tidak melibatkan spring. Ada a few contoh yang saya skip tapi saya akan share nanti dalam kalam. You can refer to the slides nantilah. Okay, so 30 kg disc is originally at rest. Okay, so originally at rest, you dah tahu T1 sama dengan kosong. The spring is unstretched. Okay, ni very important. Nanti kita nak tengok apa maksud dia bila dia bagi tahu the spring is unstretched pada keadaan yang pertama, pada initial position. A couple moment, M equals to 80 Newton meter is applied to the disc as shown. Okay, determine its angular velocity when its mass center, bila G ni has moved 0.5 meter along the plane. So G ni dah bergerak ke kiri, 0.5 meter ke kiri disebabkan couple moment M yang di-apply ni. So dia bergolek ke kiri sejauh 0.5 meter. The disc rolls without slipping. Okay, ni important, rolls without slipping. Okay, sekarang kita draw free body diagram. So yang pertama ada mg. Okay, ada mg. Kemudian ada NA pada contact point. Kemudian ada friction force. Okay, ada friction force. Bila dikata roll without slipping, tadi dalam contoh sebelum ni saya lupa nak tunjuk friction force. Sebenarnya ada friction force dan friction force ini tidak membuat kerja. Nanti saya explain kenapa. Okay, ada friction force. And then ada couple moment. Okay, ada couple moment M. Kemudian ada spring. So bila spring ini kita tarik dia, spring punya sifat dia mesti nak patah balik ke bentuk dia yang asal, ke panjang yang asal. So when you stretch a spring, it will try to go back ke bentuk asal dia lah. So in this case, when the wheel is moving to the left, spring force tu akan lawan dia. Spring force akan bertindak ke kanan. So these are all the forces yang acting on the wheel. Okay, now let's identify which force is doing work, which force is not doing work. Okay. Mg tak buat kerja pasal motion ke kiri, Mg ke bawah, arah yang lain, tak buat kerja. Na tak buat kerja because Na bertindak ke atas, bukan dalam arah motion. Motion kita arah ke kiri. Okay. Moment buat kerja because of the moment lah dia bergerak ke kiri. So moment buat kerja. Spring pun buat kerja. Spring force buat kerja. Kita tahu ada work done by spring force apabila ada spring tu di-compress atau spring tu di-stretch. Definitely spring akan buat kerja. Sekarang ni persoalan dia, adakah friction ni buat kerja? Okay, adakah friction buat kerja? So bila dia kata rolls without slipping, tadi dalam contoh sebelum ni saya dah bagi tahu titik contact di antara wheel dan juga ground is the location of IC. Is the location of IC. Okay, titik ni ialah location of IC. So
ini saya quote daripada buku teks. So let's read this. A friction force acting on round body, wheel lah, contohnya wheel ataupun apa saja yang round body, as it rolls without slipping over a rough surface does no work. Okay, friction force bila dia roll without slipping, dia tak buat kerja. Kenapa? This is because during any instant of time, at a point the body which has zero velocity, kerana bawah ni zero velocity, instantaneous center IC tu maksud dia zero velocity. So titik bawah ni velocity dia kosong. Titik-titik lain semua ada velocity sepanjang pergerakan, tapi titik kontak ni velocity dia kosong. So the work done by the force on the point is zero. Okay, reason kenapa friction force ini tidak buat kerja ialah kerana dia roll without slipping dan di bawah ini ialah titik IC. Okay, itu explanation dia. So friction force ini pun tak buat kerja. Tadi dalam contoh tadi saya tak tunjukkan terus friction force, tapi sebenarnya ada friction force dan dia tidak buat kerja. Okay. Now, kita tengok it says originally at rest. So kita terus tahu T1 sama dengan kosong. Okay, now kita nak calculate T2. Okay, bila kita dah tahu location IC, kita tak payah guna formula yang panjang, tapi kita terus gunakan 1/2 IIC omega 2 square. Okay, IIC omega square. So sekarang ni tinggal kita nak kena cari what is the value of IIC. So to get the value of IIC, first kita kena cari IG dululah. IG untuk homogeneous disk ni ini ada dalam slide yang saya kongsikan dalam kelas yang lepas. So you can refer. IG untuk disk ialah 1/2 mr square. Okay, 1/2 mr square. 1/2 kali mass 30 kg and the radius square 0.5 square. So what you get is 1/2 times 30 times 0.5 square is 3.75 kg meter square. Okay, ini IG. Tapi kita nak IIC, so you have to use parallel axis theorem. Okay, IG plus MD square. IG is 3.75 plus M is 30. What is D square? Siapa boleh bagi tahu saya what is the value of D? Anyone? 0.5. 0.5. Good. D ini saya ulang sekali lagi ialah distance di antara G, center of gravity, ke titik mana yang kita nak calculate I tu. Dalam contoh ni IIC. So ialah distance antara G ke IC. So dalam kes ni inilah G ke IC which is sama dengan dia punya radius. So it is 0.5 square. So IIC is then equal to 11.25 kg meter square. Okay. So terus kita boleh calculate what is T2, 1/2 times 11.25 omega 2 square. You dapat 5.625 omega 2 square. Okay, omega 2 square. Sekarang kinetic energy semua kita dah cari, tinggal nak cari work done. So kita dah identify tadi, work done by moment ada and work done by spring. So kita pergi ke work done by moment dulu, mudah. Okay, work done by moment UM sama dengan mass, sama dengan moment, M, moment darab dengan delta theta. Delta theta ni change of angle. So what is the change of angle here? Dia tak bagi tahu berapa revolution, dia bagi 0.5 meter pula bergerak. Tadi dia tak bagi distance, dia bagi revolution. So sama sahajalah. What you have to remember is S sama dengan R theta. S ni distance, theta ni berapa revolution. Okay, theta ni ialah berapa angle lah. R ni radius lah 0.5. So S ni dia bagi 0.5, R 0.5. So kita tahu theta sama dengan 1 radian. Okay, so theta bergerak 1 radian sahaja. So UM sama dengan AT Newton meter, moment yang diberi, times 1 radian. So sama dengan 80 joule. UM is 80 joule. Okay, sekarang kita nak cari work done by spring, US.
Okay, US formula dia ialah 1/2 minus 1/2 times K. K ini diberi 200 Newton meter times S2 square tolak S1 square. Okay, this is the problem. What is S2? What is S1? Okay, ini important. Dia bagi tahu the spring is unstretched pada original position. Maksudnya initial position yang pertama, spring tu unstretched. So spring unstretched maksudnya tak ada pemanjangan atau tak ada pemendekan spring. Jadi bila dia kata spring unstretched, S1 is equal to 0. Okay, S1 equals to 0 bila spring tu unstretched. Okay, S2 ni spring dah mula memanjang. Because of the motion, because of the movement, spring dah bergerak. Berapa jauh spring tu bergerak? Daripada asalnya tak ada stretch apa-apa. Kemudian spring tu disk tu bergerak 0.5 meter. So what is the value of S2? Berapa panjang dia bergerak? What do you think? S2. Anyone? Bila disk tu bergerak 0.5 meter ke kiri, S2 pun sama dengan 0.5 lah, maksudnya spring tu panjang asal dia banyak ni. Kemudian bila disk bergerak ke kiri 0.5, spring pun akan memanjang 0.5. Okay, so which means S2 pun sama dengan 0.5. So ini very important untuk you understand apa S1, apa S2. Kalau you tak boleh visualize benda ni, you tak boleh dapat faham apa S1 dan S2, memang jawapan untuk US ni akan salah lah. Okay, so very important untuk you really understand apa S1, apa S2. Okay, kalau you tak faham nanti boleh tanya. So from here, kita terus boleh masukkan dalam formula ini. US is minus 1/2 times 200 Newton per meter. K ni diberi, given in the question. S2 square, 0.5 square minus kosong. Minus 0 lah, S1 0. So kita dapat US is negative 25 joule. Minus 25 joule. Okay, so kita ada T1, kita ada T2, kita ada kita ada US. Okay, so in the end kita gabungkan semuanya dalam principle of work and energy. Okay, 0 plus 80 minus 25 equals to 5.625 omega 2 square. Akhirnya kita dapat omega 2 3.127 rad per second. Right? Okay, ada apa-apa soalan? Any question on the spring? So saya ada soalan. Ya. Yeah. Macam mana kita nak tahu U1 tu kita ambil UM instead of US? Macam mana kita nak tahu apa? Boleh ulang? Kan kita kira principle work of energy tu total tambah total U1 minus 2 kan? Dan kita kira UM dulu baru US. Kenapa kita tak ambil US sebagai U1 instead of UM sebagai U1? Faham tak? Tak, ini bukan U1 minus U2 tau. Ini U1 to 2. Total work done untuk bergerak dari position 1 ke position 2. Bukan tolak tau. Oh. Maksud dia bukan tolak. Tapi kalau you nak ubah kedudukan, tak ada masalah. You boleh buat kosong, tolak 25 tambah 80. Jawapan dia tetap sama. Oh, okay. 80 tolak 25 dengan negatif 25 tambah 80, jawapan dia sama. Faham tak? Faham. So yang ni jangan salah faham. Ini bukan U1 tolak 2. Bukan macam tu. Dia bukan semestinya ada 2 work done sahaja. Dia boleh ada 3 work done. Dia boleh ada hanya 1 work done. Dia boleh ada 4 work done, bergantung kepada soalan. So ini yang saya tulis ini, ataupun ini kenapa saya tulis macam ni, because ini yang digunakan dalam buku rujukan kita lah, buku teks Hibbeler tu, dia tulis macam ni. So ini maksud dia work done untuk bergerak dari position 1 ke position 2, bukan U1 tolak U2. Okay? Jangan salah faham. Alright, ada soalan? Okay, ada soalan yang lain? Okay,
Kalau tak ada soalan lain, saya nak tunjuk satu lagi contoh and then kita boleh tamatkan kelas untuk hari inilah. Okey, ini pun masih melibatkan spring. Okey, ini sedikit complicated daripada yang tadi. 10 kg rod AB is pin connected at A. Okay, pin connected ni maksud dia fix macam tadilah. Dia fix pada point A. Rod ni fix pada point A. Subjected to a couple moment. Okay, asalnya dia macam ni, ada couple moment diberi ke arah clockwise, menyebabkan rod tu akan berpusing dan mula turun ke bawah. Okay. The rod is released from rest. Okay, dia bagi lagi from rest, so kita tahu T1 sama dengan kosong. When the spring is unstretched. Okay, spring ni unstretched. So bila bagi tahu spring unstretched, kita tahu S1 untuk spring tu sama dengan kosong pada theta 30 darjah. Determine the rod's angular velocity, the instant theta sama dengan 60. So basically soalan dia ialah rod ni macam ni, rod tu berpusing. Rod ni asalnya 30 darjah. Okay, and then dia because of the moment dia berpusing, bila dia capai 60 darjah, what is the angular velocity at that moment? Itu yang kita nak tahu. As the rod rotates, the spring always remain horizontal because of the roller. So maksudnya spring ni dia bukan kekal kat sini. Roller C ni dia boleh gerak. Jadi dia spring tu kekal apa dipanggil horizontal. So spring tu sentiasa macam tu. Bukan spring tu memanjang. Spring memanjang lah, tapi dia kekal horizontal sepanjang pergerakan. Okey. Kita lukis free body diagram dulu. So the rod ada weight dia ke bawah. Okay. And then ada couple moment. Okay, apply pada rod ini 15 Newton meter. And point A tadi dia kata pin, mana dia tulis? Pin connected. Okay, pin connected at A. Bermaksud A ni tak boleh gerak. Atas bawah tak boleh gerak. Kiri kanan tak boleh gerak. So akan ada reaction forces dekat A. So kita tulis sebagai AX dan AY. Arah ni mana-mana you buat pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. And ada spring. Okay, spring ni pada asalnya macam tu. And then bila dia mula memanjang, spring force tu akan cuba nak patah balik ke panjang asal spring lah. So that's why spring force akan bertindak ke kiri. Okay, so daripada sini kita dah tahu AX dan AY ni tak buat kerja sebab there is no motion pun pada titik A ni. Titik A tu fix dekat situ, tak ada pergerakan. So therefore tak ada work done lah by the reaction forces. Okay, tiga-tiga ni weight bergerak ke bawah. So ada UW. Moment ada rotation, so ada moment, ada work done by moment. Dan spring ada stretch berlaku pada spring. So of course ada work done by spring. Okay. Kita mulakan dengan kinetic energy dulu. Rod is released from rest. So kita tahu T1 sama dengan 0. Again saya ulang balik. You kena tulis T1 sama dengan kosong. Sometimes dia carry 1 markah atau sometimes dia boleh carry 2 markah. You hanya tulis T1 sama dengan kosong je dapat 2 markah. So kalau you tak tulis rugilah. Okay, T1 sama dengan kosong tu kena tulis. Kalau soalan menyatakan release from rest. Okay, tapi tak semestinya T1 sama dengan kosong. Okay. T2 sama dengan 1/2 IA omega square. IA ni saya terus ambil rotation pada titik A. Rotation ni boleh jadi biasa tadi saya tunjuk IO. Tapi dalam kes ini, soalan ini dia gunakan simbol A sebagai titik rotation. Jadi kita guna IA lah. So bergantung pada bentuk soalan macam mana lah. So T2 sama dengan 1/2 IA omega 2 square. Okay. So sekarang kita nak kena cari what is the value of IA. So first we have to find IG. This is a rod, homogeneous rod, so 1/12 ml square. Okay, 1/12 ml square, 1/12 kali 10 kg kali L square ni 0.75 panjang rod ini. Panjang rod 0.75 square, so you dapat 0.4688 kg meter square. And then IA menggunakan parallel axis theorem sama dengan IG plus MD square. Okay. Okay.
IG is 0.4688 plus 10, M ni 10. What is the value of D dalam kes ini? Siapa-siapa boleh bagi tahu saya, what is the value of D? Anyone? What is the value of D? 0.375. 0.375. Macam mana dapat tu? The length of the road divided by 2. Yes. Very good. So 0.375. Remember D ini ialah jarak daripada center of gravity G. Center of gravity ni kat sinilah, tengah-tengah rod, ke center of rotation, ke A. Jadi separuh daripada panjang rod ini. So 0.375. Very good. Okay, so kita dapat IA 1.875 kg meter square. Okay, daripada sini kita boleh gantikan dalam T2. So 1/2 times 1.875 omega 2 square, you dapat 0.9375 omega 2 square. Okay, so selesai. Kinetic energy T1 dah ada, T2 dah ada. Sekarang kita nak tengok work done. Okay, let's look at work done by moment dulu. UM sama dengan moment times delta theta. Okay, berapa delta theta in this case? Delta theta ialah perubahan sudut, perubahan angle. So pada awalnya theta 30 darjah, dia bergerak ke theta sama dengan 60 darjah. So what is the perubahan of theta? 30 darjah. Yes, perubahan theta ialah 30 darjah. So theta 1 30 darjah. So you convert kepada radian. Remember theta mesti dalam radian. So 30 kali theta per 180. So you dapat 30 times pi over 180. So dapat pi over 6 radian. Theta 2 60 darjah. So 60 kali pi divided by 180. So dapat pi per 3 radian. So UM sama dengan 15 times theta 2 tolak theta 1. Okay, theta 2 pi over 3 tolak pi over 6. Okay, so kita dapat UM 7.854 joule. Okay, itu work done by moment. Okay, sekarang kita nak tengok work done by weight pula. Okay. Pada awalnya ini ialah position yang pertama. Okay, position pertama ini theta 30 darjah. Okay, nampak theta 30 darjah. Dan pada position kedua dia dah bergerak ke bawah. Okay, ini maksud saya spring tadi kekal horizontal. So spring ni remain horizontal tapi dia memanjang lah. Spring tu memanjang. Okay, ini ialah yang warna merah ni basically ialah rod inilah. So dia dah turun ke bawah. So kalau you perasan titik tengah G pada position pertama ialah di sini, pada position kedua dia dah turun di sini. Dia dah turun di sini. So ada perubahan position of G, of center of gravity. So itu ialah delta Y. So macam mana kita nak cari delta Y? Apa yang kita boleh cari ialah berapa panjang yang pertama ini? H1, saya tulis sebagai H1. Ini ialah H1. Okay. Kalau kita tahu H1 ni, G ialah separuh daripada H1 ni, di sini. Okay. Untuk position kedua, kita kena cari H2. G pada position kedua, di kat sini. Separuh daripada H2. Okay, sama macam contoh yang ada tadi kita dah tengok. Yang sebelum tadi. Yang ada kawan kita tanya kenapa 2.5 tolak 2. So samalah, kaedah dia sama macam ni. So kita kena tahu H1 ini, titik G ialah separuh daripada H1. Untuk position yang kedua, kita kena tahu H2, titik G ni sebenarnya di sini iaitu separuh daripada H2. Okay. So delta Y is basically H1 per 2 tolak H2 per 2. Okay. Kalau tak faham tanya terus. So sekarang kita nak cari apa H1, apa H2. Alright. Siapa boleh bagi tahu saya macam mana untuk kita calculate H1? Ini kena guna trigonometry. Itu reason yang saya tunjuk trigonometry pada peringkat awal tadi. How do we find H1?
Kita ada angle 30 darjah. Untuk position pertama, you fokus pada position yang pertama dulu. Tak payah tengok position yang kedua ni. Kita ada angle 30 darjah dan kita ada panjang hypotenuse tu 0.75. So how do we get this side H1? Ya. 0.75 darab dengan apa? Saya faham. Tak ada apa sama bilik je. Cos 30. Cos 30, yes. So H1 is 0.75 darab dengan cos 30. Yang ini yang saya tunjukkan awal tadi lah. So kalau you confuse ini, rujuk balik slide saya yang awal tadi berkenaan trigonometric ratio. Okay. So 0.75 cos 30, you dapat H1. H2 pula, macam mana kita nak cari H2? Sekarang ni sudut dah jadi 60 darjah, bukan lagi 30. Sini saya tak tuliskan sebab dia dah bagi tahu sini theta 60. Pada position kedua, theta dah jadi 60 darjah, kita tetap ada panjang yang sama, 0.75. Panjang rod tak berubah. So, H2 sama dengan 0.75 cos 60. yes, H2 0.75 cos 60. Very good. So, therefore delta Y kita bahagikanlah 0.75 cos 30 bahagi 2 tolak 0.75 cos 60 bahagi 2, you akan dapat delta Y 0.1373 meter. So itu berapa banyak point G telah turun hasil daripada pergerakan ini. Okay. So kita boleh calculate work done by weight minus W times delta Y. So minus 10 kali 9.81 kali delta Y ini bergerak ke bawah. So dia jadi minus. So negatif-negatif dia jadi positif. Okay, so kita dapat UW 13.47 J. Okay, so kita ada U moment, UW. Sekarang tinggal U of spring. U spring. Iaitu minus 1/2 times K. K diberi 40 Newton per meter. Sekarang kita nak kena cari what is S2, what is S1. Okay. Dan dia diberi kat sini spring is unstretched pada position yang awal. Okay. Spring is unstretched at 30 degrees. So ini panjang spring yang pertama L1. Ini panjang spring yang kedua L2. So kerana dia kata spring is unstretched at theta equals to 30 degrees. So we know S1 is equal to 0. Tapi berapa banyak value of S2 ialah L2 tolak L1. Itu baru kita tahu berapa banyak spring tu dah stretch. So in this case kita kena tahu what is value L1, what is value L2, baru kita dapat tahu what is S2. Okay. Again kita kena guna lagi trigonometric ratio. Kalau tadi kita guna 0.75 cos 30 untuk dapat tahu side yang sebelah ini, macam mana kita nak tahu side yang atas? 0.75 ni darab dengan apa pula? Untuk L1. Sin 30. Darab dengan sin 30. Yes. Okay, so L2, okay, saya tengok L2 dulu. Kalau tadi L1 sin 30, L2 ialah 0.75 sin 60. Okay. Tolak dengan L1 minus 0.75 sin 30. Okay, so kita dapat S2 0.2745 meter. Okay, ini very important. Kalau kita tak boleh bayangkan S1 dan S2 dekat sini, so you akan ada masalah untuk dapatkan value US di sinilah. So S1, S2 ni boleh jadi sedikit keliru, tapi kalau you buat latihan, keep on buat latihan, insya-Allah you akan dapatlah. Okay. So, US dekat sini is minus 1/2 times 40, K given 40, S2 0.2745 square minus 0. Okay, 0 because dia unstretched. Pada position pertama dia unstretched. So, kosong. Okay, so kita dapat US is minus 1.507 J. Joule. Okay. Okay. So last kali kita akan apply the principle of work and energy. T1 plus total work done sama dengan T2.
Okay, so dapat 0 tambah 7.854 tambah 13.47 tolak 1.507 sama dengan 0.9375 omega 2 square. So akhirnya boleh kita dapat omega 2 is 4.598 rad per second. Okay. So ini contoh terakhir yang saya nak tunjuk. Do you have any question? Any question? Okay. So kalau tak ada soalan, that is all for our class today. Thank you again for joining the class. I will share the recorded video in Kalam as well as the slides also in Kalam, so you boleh download dan make sure you do revision. Next week we will have a class online also, and I am planning to do a quiz next week. Nanti saya maklumkan semula dalam WhatsApp group bila kita nak buat quiz, sama ada on Tuesday ataupun on Thursday, and which topic that I will cover in the quiz. Okay, so if there's no more question, thank you again for coming to the class. I will see you again next week. Assalamualaikum and have a good day. Thank you, sir. 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 Thank you, Doctor. Welcome. Thank you, sir.